اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 14, bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fasal yang keempat, ceraian yang keempat pada menyatakan perut. Fasal yang keempat, ceraian yang keempat daripada 7 fasal, 7 ceraian pada menyatakan 7 anggota yang zahir, yang wajib atas kitanya mensyukuri dengan bahawa kita menggunakan sekalian anggota zahir yang 7 pada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasal yang keempat ni pada menyatakan perut. Pada menyatakan perut, yakni pada menyatakan makanan yang masuk ke dalam perut. Bukannya pada menyatakan perut hok kepeh hok mana hok bucik itu bukan. Pada menyatakan perut ni, kita nak mensyukuri perut ni, maknanya kita nak pelihara makanan-makanan yang kita makan yang masuk ke dalam perut. Jangan pelihara perut, jaga perut ni bukan perut hok jasmani ni, hok tadilah hok slim ke apa, hok kepeh, hok bucik, bukan tu. Makna perut di sini makanan yang masuk ke dalam perut. Sebagaimana yang terdahulu, pelihara mata. Pelihara mata ni pelihara pandangan mata kita. Bukan pelihara mata ni buat aimo tau. Pelihara mata semua tu. Tu pelihara jasmani mata. Maksud pelihara mata ni pelihara pandangan. Daripada mata kita tu pelihara mata. Itu fasal yang pertama. Fasal yang kedua, pelihara telinga. Dengan makna kita pelihara pendengaran kita. Dengan bahawa jangan kita mendengar perkara-perkara dilarang. Yang ketiga, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Lidah ni bukan lidah daging lidah tu. Pada menyatakan percakapan kita. Pada menyatakan percakapan kita, kita gunakan lidah kita itu pada baca Quran, pada baca hadis, berzikir, baca ilmu-ilmu yang beri manfaat. Kita menyampaikan ilmu, mengajar ilmu-ilmu yang beri manfaat. Kita menyuruh kebajikan, melarang daripada kejahatan, beri nasihat. Ini dipanggil pelihara lidah. Itu fasal yang ketiga. Ini nak masuk fasal yang keempat pada menyatakan perut pula. Selepas tu fasal yang kelima pada menyatakan kemaluan. Fasal yang keenam, ketujuh pada menyatakan tangan dan kaki. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Fasal yang keenam dan yang ketujuhnya pada menyatakan pelihara 2 tangan dan 2 kaki. Yang mana dalam kitab Penawar Bagi Hati ini
pembicaraan dalam kitab Penambah Hati ni pembicaraan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf pembicaraannya adalah hati. Hati sama ada sifat-sifat yang datang tu sifat yang baik ataupun sifat yang tak baik. Adapun pembicaraan bab mata, telinga, lidah, perut ini bukan pembicaraan hati ilmu tasawuf. Ini pembicaraan anggota zahir, ini masuk dalam bahagian ilmu fiqh. Cuma almarhum Syekh Qadhi Mandili yang menghimpun kitab Penawar Bagi Hati yang kebanyakannya diambil daripada kitab Imam Ghazali, kitab Arba'in fi Usuluddin, yang mana dalam asalnya kitab Arba'in fi Usuluddin. Jadi Syekh Qadhi Mandili dihimpun bubuh dalam kitab Penawar Bagi Hati. Tetapi Syekh Qadhi Al-Mandili ambil daripada Arba'in fi Usuluddinnya adalah pembicaraan 10 sifat mazmumah dan 10 sifat mahmudah. Adapun pembicaraan pelihara 7 anggota ni dalam kitab Ghazali hak lain pula. Tapi kebanyakannya lah ambil daripada kitab Arba'in fi Usuluddin, yang mana di permulaan muqaddimah kitab Syekh Qadhi Al-Mandili menyatakan bahawa hamba himpun, maknanya bukan hamba karan. Hamba himpun ni pungut-pungut, ambil dalam kitab-kitab lain, kitab-kitab mazhab Arab terjemah, kemudian himpun dalam kitab yang dinamakan Penawar Bagi Hati. Tetapi dibubuh nama lain sebab bukan ambil kesemua. Sebab kalau kira dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab Arba'in hadis 40 tu Imam Nawawi. Ni Arba'in fi Usuluddin, dalam kitab Arba'in fi Usuluddin dia ada 4 bahagian, 4 kisim, dia panggil 4 bahagian. Al-Qismul Awal, bahagian yang pertamanya pembicaraan tauhid. Pembicaraan tauhid. Di bawah tajuk pembicaraan tauhid ada 10 fasal, 10 ceraian pula. Membicarakan sifat takdis Allah Ta'ala. Sifat takdis ni sifat maha suci Allah daripada menyamai makhluk. Kalau kita ngaji kat daripada pulau mukhalafah tu lah. Tapi kita Arba'in Imam Ghazali tauhidnya tak sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, disebut sifat takdis, menyucikan Allah daripada menyamai makhluk. Dia ada fasa cerita bab kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, cerita bab hari akhirat, cerita bab nubuah. Dia ada 10 fasal. Di bawah bahagian pertama pembicaraan bab tauhid. Bahagian yang kedua dia pergi kepada amalan zahir, fiqh. Dia ada 10 fasal pula, 10 ceraian pula. Yang pertamanya solat, yang keduanya zakat, yang tiganya siam, puasa, haji. Dia pergi kepada 10 fasal pada pembicaraan hak amalan zahir fiqh. Yang bahagian yang ketiga al-qismus salis dengan al-qismur rabi' boleh cerita hati. Bahagian ketiganya pada membicarakan menyucikan hati daripada anil akhlaqil mazmumah, daripada akhlak-akhlak yang dicela pada syarak. Pada membicarakan sifat-sifat hati yang dicela pada syarak, didatangkan 10 fasal, sama dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kemudian bahagian keempatnya cerita bab akhlak al-mahmudah, sifat-sifat hati yang baik, didatangkan 10 fasal, 10 ceraian pada menyatakan 10 sifat mahmudah. Sama dalam kitab Penawar Bagi Hati. Cuma yang tidak adanya pembicaraan pelihara anggota zahir yang 7. Tu ambil daripada dalam kitab Ghazali yang lain pula. Jadi Syekh Qadhi Mandili ni sebelum nak cerita bab hati, cerita bab zahir dulu. Mata kena cerita molek peliharanya macam mana, telinga, lidah, perut, makanan yang kita duduk makan ni, kira tu dulu, kira zahir. Mana jaga zahir,
barulah cerita hak nak jaga hati. Bukan kata tempat tilik Allah hati. Jaga hati. Zahir tak apa, Tuhan tak tilik. Jangan gitu. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Innama yanzur ila qulubikum. Tuhan dah tengok zahir ni, rupa zahir ni. Tuhan tilik hati. Bukan Tuhan tak tilik zahir maknanya tak ada hukum akal syarak, bukan. Tuhan tidak tilik zahir saja, Tuhan tilik sampai ke hati. Zahir ni perintah Tuhan juga. Bak mata, telinga, lidah ni perintah Tuhan juga kena pelihara. Itu perintah Allah Ta'ala. Tapi pelihara zahir ni jangan pelihara zahir saja, kena pelihara sampai ke hati. Tapi sebelum cerita bak hati, cerita bak zahir dulu. Comel zahir dulu. Sini dia cerita bak anggota zahir. Kita kalau nak cerita zahir gak, termasuk semaya puasa kita kena pelihara molek, jaga molek. Tapi nak cerita pelihara zahir ni, pelihara akidah molek. Ini aturan dia lah. Jadi pembicaraan hak pelihara tujuh anggota zahir ni, dan kita pernah berhati kalau kira-kira gak dalam pekoh lah kalau kita kira. Sebab ada salah faham. Kira hati je. Nak menyucikan hati, nak menyucikan rohani, hak zahir dah deli. Kadang-kadang orang yang tak berapa cara bab tak zahir ni suka kan. Dia suka cerita bab hati je. Aurah-aurah pun kadang-kadang tak sempurna, tutup-tutupnya tak apa. Cerita bab hati ni. Kadang-kadang orang ahli dunia ni dia beri benda gitu. Sebab apa? Sebab zahir tu tak cara mana. Pakai bibir kurang pun tak apa. Sebab tuan tak tilik zahir, tuan tilik hati. Ni. Ni karut. Ni ke zahir ni. Bukan hak kata hak aurah tu. Tu benda tetap dah. Pelihara mata, pelihara telinga, pelihara lidah dan pelihara perut. Makanan yang masuk ke dalam perut, yang mana kita cerita ni bab pekoh ni. Kalau cerita bab kesucian rohani, cerita bab maqam kedudukan yang tinggi dalam agama, bab perut ni di antara paling besar pembicaraan. Sebab nak menyucikan rohani, hak kita nak makan ni bukan hukum pekoh saja. Nak cari kesucian, syubhah-syubhah tak boleh makan dah. Kalau kita duk cerita, tengok dia cakap khabar, duk berzikir nak menyucikan rohani, tapi makan gomo belaka tu, tu gitulah. Hak kita duk makan harian ni kan, buatan mana? Buatan mana? Kita dah makan kedai, makan rumah sokmo, makan di rumah. Buat sendiri di rumah lah. Buat sendiri tu capu bahan aja, bahan-bahan. Kita masuk rumah ni hanya capu bahan. Ke mana? Ke bahan sendiri? Bahan beras nu belakang rumah ada sawah padi. Gula belakang rumah nu ada tebu ke mana? Mana? Kita masuk rumah ni hanya apa? Capu dia punya bahan aja. Bahan ambil mana? Ni. Ni kalau cerita bab kesucian. Kita nak cerita bab hukum pekoh ni. Bab hukum pekoh. Jaga perut ni dengan bahawa jangan makan makanan yang haram. Nak naik tinggi sikit, jangan makan makanan yang syubhah. Tapi kalau makan makanan syubhah ni maknanya tak yakin halal dan tak yakin haram. Itu syubhah. Tak yakin halal sebab kita tak nampak dibuat balas mana. Nak kata haram tak yakin juga sebab ada cok halal di situ. Itu dia panggil syubhah. Dah kita balas itulah banyakannya. Tapi kalau cerita bab amal-amal biasa ni, biasalah. Mana jangan makan makanan yang haram. Tu besar dia. Tapi kalau nak cerita bab penyucian rohani, jangan makan makanan yang haram dan juga makanan yang syubhah. Dia cukup jaga makanan, hak dia makan. Kemudian penyucian rohani ni di antara rukun yang besar adalah berpuasa.
Tu rukun yang besar penyucian rohani. Dia penyucian rohani ni kalau makan 2 kali sehari itu dia out dah. Dia tak masuk grup dia dah. Dia masuk grup orang syariat aje. Kalau makan 2 kali sehari, grup syariat dia panggil. Grup biasa lah, tak ada salah pun. Tak ada salah. Tinggi laginya, makan 3 kali sehari, dia kira sama dengan dalam grup kita bela. Apa gitu nak? 3 kali sehari. Dia nak pergi sama dengan hak kita dah bela tu lah. Hak kita dah bela tu kan. Matuk sama tu kan. Sudu sama tu kan. Kalau ayam matuk sama asal kada je. Gitu-gitunya. Ngunyak sama. Balas tu je. 2 kali sehari tu dia kira macam tak masuk grup dah. Ni cerita bab puncang rohani, duk makan, makan kedal semua. Tu tak kata apalah. Kalau kau pekoh tak ada apa-apa. Ini cerita bab puncang rohani. Kita ni cerita bab syariat ni. Kita bab syariat. Apa tu kata nak cerita bab puncang rohani, kalau syariat pun tahu tengah tepi, tu cerita saja je. Tu cerita saja, buat sedap cakap dia je. Lepas tu tak sudah heranlah. Tegur-tegur, nasihat-nasihat, orang pesen ni dia cepat nak marah. Orang pesen ni dia cepat nak marah, biar ke dia. Jadi pembicaraan bab perut, bab apa yang kita makan cukup penting. Kita nak kena jaga. Sebab tu orang dulu-dulu lain kehidupan mereka. Mereka makan hak daripada bahan hak mereka sendiri. Hak yakin halal orang dulu-dulu. Sebab tu kehidupan mereka kehidupan yang penuh dengan keberkatan. Sebab dia kita bab makan ni dia besarnya hak pegang kuasa lah yang menyusung, yang mengatur. Kita rakyat ni mana ada tu lah. Kita makanlah mana hak ada. Itu cerita bab makanan yang kita nak makan, bahan dia. Belum cerita lagi bab hasilan kita untuk regu dengan bahan tu, pendapatan kita. Bahan yang kita nak makan tu tak akan dapat melainkan kita kena ada pendapatan. Pendapatan kita macam mana pula? Hak kita kata gak pendapatan kita, gaji allowance kita tu mari daripada sumber mana pula? Sumber capu belaka. Kita hak peringkat rakyat ni setakat terima gitu je lah. Tapi yakin halal ataupun sudah capu dengan syubhat. Faham lah. Gitulah keadaan. Ni kata kita bukan nak cerita bab ketinggian agama di akhir zaman. Nak beramal dengan agama di akhir zaman pun umpama genggam bara api. Tambahan pula nak dapat ketinggian dalam agama di akhir zaman ni. Makna kita di akhir zaman ni boleh hidup atas jalan agama. Pegangan kita betul, mayabang kita betul, hati betul. Alhamdulillah dah ni akhir zaman. Mana cerita bab ketinggian dalam agama, maqam dalam agama, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tak mustahil belaka di akhir zaman sekalipun kalau Tuhan pilih. Tetapi kalau kita di akhir zaman nak beramal dengan agama tu pun umpama genggam bara api, macam mana nak cerita bab kedudukan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan kita sekarang? Faham tak? Sebab tu kadang-kadang yalah orang kafir ni dia tahu orang kafir ni. Orang Islam ni agama yang suci. Jadi dia tahu macam mana nak supaya jadi orang Islam ni jadi campur dengan benda tak molek. Tu kadang-kadang apa kepentingannya campur dalam makanan tu dengan benda yang tak baik tu, benda yang najis. Tak ada apa tujuan pun. Tujuan dia hanya nak mengotori saja. Dia tahu dah. Tapi kita ni sebuah hukum yang mana ada tanda halal apa semua tu kita makan tak salah dah hukumnya. Walaupun kita kata sebenar-benar kita makan tu dah molek campur dengan hak kotor. Kita tak berdosa. Kita tak berdosa, tak ada salah kita. Tapi abang apa?
Dalaman kita jadi tak suci. Itu je lah. Dosanya tidak, tapi kesuciannya tidak ada. Gitu. Maka kita tak tahu, maka kita tak berdosa. Ana cerita bab kamu apa? Ketinggian dalam agama. Nak cerita bab hukum, luluh je. Nak luluh. Janji pendapatan kita bukan hak haram. Hak kita makan bukan bahan yang haram. Kita biasanya benda yang kita makan memang kita tak makan lah hak haram. Yang kita nak jaganya sumber pendapatan kita. Jangan campur dengan hak haram, dengan menipu orang, dengan rasuah, dengan ambil hak orang tanpa keizinan. Ni sumber yang haram. Kita makan benda haramnya tidak. Babi kita tak makan. Tu apa panggil apa? Makan benda haram. Kita makan benda halal, tapi sumber untuk dapat benda halal tu pula. Ni yang kita nak kena jaga. Jangan sumber riba, jangan sumber rasuah, jangan sumber menipu atau sumber yang diharamkan. Sebab apa? Nak jaga perut dipanggil. Hak makanan yang masuk ke dalam perut kita, anggota zahir yang kita kena pelihara. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah, beberapa kegunaan yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Ada faedah hak jenis agama, ada faedah hak dunia. Faedah dunia ni sedap tu lah. Kesedapan daripada makanan, minuman. Tu faedah dunia. Hak faedah agama, yang mana kalau kita pandai guna satu perkara tu, kalau kita pandai guna pada jaga, dia jadi faedah dunia dan faedah akhirat. Dia di faedah dua-dua kalau kita pandai guna. Tapi nak cerita secara khusus ni, hak mana hak faedah agama, faedah akhirat, hak mana hak faedah dunia. Tapi faedah dunia pun bawa faedah akhirat juga kalau pandai guna. Tapi letak suku dulu. Mana faedah akhiratnya? Ada pun faedahnya faedah perut yang bangsa agama, yang bangsa akhirat. Maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, yang hancur dalam perut ni. Mana? Daripada makanan kepada darah. Jadi daripada makanan ni lah hak perut ni akan beri bantuan kepada badan kita yang lain. Daripada mana? Daripada perut kita lah. Hak mana? Hak perut, hak kita makan makanan ni, hak hancur dalam perut daripada makanan ni, faedahnya jadi darah. Tu faedah hak akhirat tu panggil. Ini dicerita daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengan air mani mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Dia kepada nak jadi manusia mari daripada makanan. Sebab apa? Sebab dapat anak itu satu nikmat yang sangat besar, satu faedah yang sangat besar. Sebab apa? Sebab daripada anak itulah berkekalanglah pahala amal ibadat kepada mak ayah, walaupun mak ayah lama dah tak ada sekalipun. Itu akhirat belaka lah tu. Kenapa kita nak anak? Kerana anak tu bekalang kita. Anak tu kita lah sampai masa matilah kita tak boleh beramal dah kitanya. Jadi bekalan kita dah bertambah. Dah mati bekalan kita. Jasad kita mati, tetapi bekalan amalan kita tidak akan mati jikalau ada anak. Anak ada anak ni mari daripada mana? Air mani. Air mani mari daripada darah. Darah daripada makanan. Makanan masuk dalam perut. Ni kegunaan perut bangsa agama. Kerana kita nak anak. Tujuan apa kita nak anak? Tujuan apa? Dah nikah beranak lah. Gitu je lah. Nikah beranak. Gitu je.
Kalau tak beranak kan, itu duduk orang pula pandu ke apa ke. Susah pula situnya. Dah lama dah. Berapa orang dah anak? Seorang ada lagi. Penyakit tu penyakit. Kena cek kat doktor tu mana hok tak kena tu. Ada tu mana seorang tu? Hok mandu orang kira. Dia kalau tak beranak mandu lah ke mana? Ada orang beranak juga boleh anak seorang mandu apa? Kita panggil mana tu? Maknanya boleh anak seorang, lepas tu tak boleh-boleh. Nak panggil mandu? Tak panggil mandu tau. Separuh mandu. Kena. Jadi kita nak anak ni bukan kerana apa? Kerana akhirat, kerana bekalan akhirat besar, kerana nikmat yang besar tu. Lega kita sebab apa? Anak. Kita berdidik anak biar dia molek, agama jadi soleh, ada apa kitanya? Mati kita, anak kita, anak pula, ada anak pula cucu kita. Sampai ke bila? Bila kita mati, dosa-dosa tak ada dah. Sebab kita tidak mengasaskan satu perkara yang berdosa. Kalau kita anjurkan satu perkara yang berdosa, kita mati pun dosa sampai kita. Kita buat satu benda yang berdosa, kita asas satu benda yang berdosa, kita mati pun dosa itu akan berkekalan kepada kita. Kita tak ada benda gitu. Maknanya ada kata kau, kita mati tak ada dah dosanya. Catatan dosa tak ada, tapi catatan pahala mari seumur dah. Mungkin kita kata pada masa kita mati itu, kalau kira timbang sa'ah tu, memanglah berat bloki lah. Kalau timbang sa'ah tu, timbang nu di padang mahsyar. Timbang di padang mahsyar, pada masa mati tak timbang lagi. Mana kalau kata timbang pada masa tu, memang berat belah dosa daripada belah pahala. Tapi bila mati kita, dosa tak bertambah dah. Tiba-tiba pahala. Tiap-tiap amal ibadah yang anak-anak cucu buat ni, malaikat akan letak pahala dalam dulang emas yang bercahaya. Malaikat akan bawa ke kubur ibu bapa tu. Maka bergembiralah, bercahayalah kubur ibu bapa yang pahala siapa semua. Kemudian wal akharu mahmum, hak sebelah tu senyap hampa, tak ada siapa pahala. Ni alam barzah ni. Macam dunia juga sebelah menyebelah. Hak sebelah ni terang benderang. Malaikat atau pahala semua dalam dulang bercahaya. Hak sebelah ni gelap gelemak. Anak cucu dah tahu pahala. Ni rugi. Ni nanti pahala ni. Mari mana? Mari daripada anak. Nak ada anak, kena jaga makan minum. Kalau tak ada makan minum, tak makan, kebulu, nak beranak pun ni. Nak ada anak, mari daripada makanan. Kita nak anak tujuan lain. Kadang-kadang apa tujuan nak anaknya? Tujuan nak anak supaya masa tua kegi hidup kita senang. Anak-anak berjaya dunia, jadi kita ni boleh dapat ni sara hidup apa panggil. Jadi anak-anak kita pakat duit, senanglah kitanya. Patut anak-anak pula berjaya, belaka kereta besar belaka, berbangga kita dengan orang lain. Dah? Macam hak baru ni raya, penuh. Kereta mewah belaka, berbangga. Setakat tu je. Tu tak tercapai. Tak tercapai apa tujuan sebenarnya. Nak dapat anak supaya anak jadi bekal amalan kita, supaya berkekalan manusia. Maknanya supaya ramai ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat suka dengan ummah yang ramai. Itu ibadat belaka, akhirat belaka tu. Itu bangsa akhirat, bangsa agama belaka. Itu atas hala tuju kita lah. Atas matlamat hidup kita. Hala tuju kita, matlamat kita, matlamat dunia ke matlamat akhirat. Kalau kita semata-mata anak ni untuk dunia, bukan matlamat akhirat. Akhirat hanya terpaksa kita pergi. Makna kalaulah kita diberi pilihan oleh Allah nak kekal hidup atas dunia,
ataupun pergi kepada alam akhirat. Kalau kita diberi pilihan, kalau matlamat kita dunia, nak dapat kesenangan dunia, memang kita tak mau pergi akhirat, kita nak dunia lah. Maknanya kita ke akhirat ni kerana ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan matlamat kita waktu. Ke macam mana kehidupan kita? Apa matlamat kita sebenarnya? Tu kira sendirilah tu. Apa matlamat kita sebenar? Benar-benar untuk akhirat ataupun matlamat kita dunia? Akhirat terpaksa kena hadap. Bukan nak pun terpaksa kena hadap. Ni kadang-kadang kalau kita ni dalam hati kita dunia tu karat, kita kata gok, dunia tu mana apa sebati dalam hati kita, akhirat ni hanya cerita sahaja. Hanya kita percayalah, kita orang Islam yang beriman, pasti kita kena percaya. Tak percaya, tak beriman, jadi kafir pula. Pasti kita percaya beriman. Mana setakat beriman gitu je lah. Setakat percaya, setakat beriman sahaja, bukan tidak beriman. Yang kita kata orang yang kejar dunia tu tak beriman dengan akhirat tu, tak beriman dengan hari akhirat, kafir. Dia orang Islam yang beriman, dia beriman dengan hari akhirat. Tapi dah matlamat dunia semata-mata, setakat beriman, sah iman gitu. Imannya tak kuat, imannya tak mantap, imannya tak tebal. Tu je lah. Jangan kata tak beriman pula. Jangan kata tak beriman. Beriman tu beriman percaya. Tapi dalam hati sepenuhnya dunia semata-mata. Dunia semata-mata. Lekat dengan dia, karat dengan dunia. Akhirat hanya kerana dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana kita nak hadapi fitnah yang paling besar, iaitu fitnah ketika kita nak mati. Fitnah yang paling besar, kita ada dua fitnah yang paling besar. Fitnah dekat nak mati dan fitnah Dajjal. Itu dua fitnah besar. Fitnah dekat nak mati dan fitnah Dajjal. Yang mana fitnah Dajjal ni akan dihadapi oleh mereka yang hidup di akhir zaman. Fitnah dekat nak mati ni semua orang akan hadapi. Ni fitnah dekat nak mati. Jadi apabila sampai masa nak mati, malaikat Israel mari nak cabut nyawa. Malaikat Israel pula cabut nyawa orang yang soleh dengan orang yang derhaka. Tak sama, ni rupa pun tak sama, cara cabut nyawa pun tak sama. Kemudian pula ditayangkan gambaran tempat yang akan kita pergi, sama ada gambaran tempat baik ataupun gambaran tempat yang tak baik. Ni di kesudahan. Macam mana kita nak pergi ke tempat yang kita hanya setakat percaya, tapi dalam keadaan kita amal ibadat tak ada, bekalan tak ada, sebab matlamat kita dunia. Dalam keadaan kita dapat dah dunia, nak boleh ke berjaya dunia ni suku sembang, orang panggil apa? Tukuh lumuh. Tiba-tiba malaikat Israel nak ambil kita, nak pergi kepada alam yang kita hanya setakat percaya sahaja, bukan yakin sepenuhnya, bukan kata kita buat persiapan yang sepenuhnya, tidak ada. Jadi macam mana kita nak pergi ke tempat yang seumpama tu, nak tinggal hak kita sebati di hati ni? Agak-agak macam mana kita nak pergi tu? Pergi tenang-tenang, senyum-senyum, mudah-mudah, bergelepar lah jawapan dia, bererek lah jawapan dia. Gitulah pembandingan dia, bergelepar bererek. Jadi kadang bergelepar bererek inilah dan tak kita nak ingat ke Tuhan. Dan kalau gelepar bererek tak mugi ni lah syaitan mari tahu nak tolong kita. Mu tak apa, tak pergi lagi pun, mu tak mati lagi pun tak apa. Tapi syarat ni begian-begian. Ni fitnah besar dekat nak mati. Ini semua pembicaraan hati lagi. Sama ada hati kita ni zuhud, berpaling hati di dunia, ataupun hati kita ni kasih akan dunia. Ini semua pembicaraan hati. Bendanya sama. Kalau kata beranak sama, semua orang beranak lah ke?
Tapi matlamat tak sama. Beranak-beranak belaka. Tapi matlamatnya apa? Kemudian apa yang kita buat sebagai matlamat kita? Kalau matlamat kita anak ni akhirat, kita akan susung kepada akhirat lah. Kalau matlamat kita nak senang dunia, nak berjaya dunia, nak berbangga dunia, jalan dunia lah yang kita pilih. Tapi kalau kita pilih hak dunia pun tak gimana juga. Ke mana? Hak anak berjaya dunia dia di setara mana sangat. Duk jauh-jauh. Setahun sekali je jumpanya. Tu je. Tu pun berisau. Nak balik sibuk kerja. Lepas tu nak balik pula rumah selagi. Macam-macam lah setakat tu je. Sampai masa bukan hak lepas dia mati, atas dunia ni susah, tak sihat. Tengok siapa nak cara. Siapa nak cara. Letak situ, letak situ, letak situ, letak situ. Atas dunia pun tak dapat faedah. Tapi atas dunia tak ada masalah. Atau rumah kebajikan masyarakat tak bercara kau. Atas dunia ni. Tapi di alam barzakh tak ada rumah kebajikan masyarakat. Kalau atas dunia ni anak-anak bercara tak apalah. Atau rumah kebajikan masyarakat. Kalau orang senang atau swasta. Hidup senang mewah tak ada masalah. Jagaan yang sempurna. Atas kita nak dunia je kan. Tapi kalau di hari akhirat, kalau kita berkalang pun kurang, ialah kita berkalang bukan banyak sangat. Berkalang pula tak banyak, maksiat pula banyak. Nak lagi kok mana? Kalau berkalang tak banyak, maksiat pun tak ada, cukup dah. Masalah kitanya berkalang kodoh-kodoh, maksiat lebih daripada hak berkalang. Jadi kadang-kadang orang kerja dunia, nak matlamatnya dunia, atas dunia pun tak ke mana juga. Tak ke mana. Tapi dunia sementara je, hak akhirat ni hak selama-lama. Kita kena mikir matilah kita mikir akhirat. Kalau kita kata anak ialah payah nak jadi bekalan akhirat kita, ada 3 kan? 3 amalan yang tak putus selain daripada anak soleh, ilmu yang diambil manfaat. Kita nak ngajar orang tak pandai, sedekah jariah. Sedekah jariah tu di antaranya. Ilmu ajar orang tak ada. Nak arah anak-anak lah, nasihat pun tak pakai dah. Hidup cara dia je. Dah kita dulu tak pernah nasihat. Seumpama tu kita didik hala ke dunia semata-mata. Kemudian ni barulah kita nak cerita akhirat. Dia berkata, ayah cakap akhirat. Ayah pun dah lama dah nak mati, kita orang muda lagi cerita akhirat guna. Guna tak mau. Sebab ayah dulu pun masa muda, macam kita juga. Macam anak juga masa muda. Lepas tu nak cakap akhirat. Nasuh anak ni pun ke agama akhirat. Muda sekali. Nak guna. Di antaranya sedekah jariah lah. Sedekah jariah. Mudah-mudahan dengan sedekah tu pahala kita berpanjangan. Tapi hak anak-anak kita tetap kita nasihat molek. Dok sekarang akan datang. Dia terbuka hati dan nasihat. Dulu tak heran. Bila dia umur meningkat, kadang-kadang orang tua dia tak ada, dia teringat balik nasihat orang tua dia. Dah kita usaha sungguh-sungguh nasihat, kita berdoa, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lah ada bahagian lah. Kita jangan putus asa. Makna sebagaimana kita muhasabah kita ni, kemudian barulah kita tupu ke agama. Macam mana mak ayah kita dah kubur sebelum tu? Kita hantar bekalang ke dah. Jadi kita gitu juga nanti akan dilakukan. Kama tadin tudan, sebagaimana kita perlakukan, kita akan diperlakukan seumpama tu. Kemungkinan insya-Allah akan datang anak-anak kita pun berubah. Bekalan kita lah. Janji kita usaha molek
nasihat molek, kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak silap salah lama, kita bertaubat minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha Pengampun. Kita mengharap keampunan Allah, kurniaan daripada Allah, ihsan belah kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu je gian kita. Takkan ada putus asa, tak ada putus asa. Yang kita putus asa, bak anak tak ada gian, jangan. Ya. Cuma kalau zahirnya sekarang nampak tak ada gian. Kita usahalah. Kita usaha. Kita nasihat adalah usaha kitanya. Kita nasihat molek. Sebab apa? Sebab anak ni adalah akhirat. Nak cerita sini, nak dapat anak, mari daripada makanan yang kita makan, hak masuk ke dalam perut kita tu. Maka terasi darah, terasi air mani, dan dengan dia dengan air mani lah mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Jadi memberi oleh perut ni akan badan, akan bantuan daripada makanan tu. Hak dalam kitab ni dia tulis royak ni, hak ni dia sebut sama-sama ni, dia panggil isnad majazi. Ni kalau kita ngaji tauhid, dalam kitab ni sebut hak perut ni, hak makanan dalam perut ni, dia akan beri pada badan kita, akan bantuan daripada kita makan ni, daripada makanan ni akan beri bantuan kepada tubuh badan kita. Ni nak segar, nak jadi kuat kita, mari daripada mana? Mari daripada makanan lah. Ni dipanggil isnad majazi, bukan isnad hakiki. Sandar kepada asbab zahir. Makanan lah yang memberi bantuan kepada tubuh kita. Daripada makanan lah jadi darah, daripada makanan lah jadi air mani, daripada air mani lah jadi manusia. Itu semua asbab zahir belaka. Hak hakiki sebenar-benarnya jadi bantuan, jadi kuat tubuh badan kita ni Allah buat, bukan makanan. Kemudian jadi darah, bukan makanan jadi darah, Allah yang jadikan darah. Sebab Allah jadikan daripada tiada kepada ada tanpa menggunakan bahan. Bukan Allah nak menjadikan air mani, Allah kena menggunakan bahan, iaitu makanan. Tidak. Itu kalau Allah menjadikan satu-satu perkara menggunakan bahan, itu tidak keesaan pada perbuatan. Itu dibaikan muttasil pada perbuatan tu. Mana Tuhan nak buat darah, Tuhan kena guna makanan. Tuhan nak buat air mani, Tuhan kena guna darah. Tuhan nak buat manusia, Tuhan kena guna air mani. Makna Tuhan yang menjadikan, tapi bersekutu, bersyarikat dengan bahan. Bahan tu makhluk Allah. Itu tidak keesaan pada perbuatan kalau ngaji tauhid. Allah menjadikan daripada tak ada kepada ada. Itu perbuatan Tuhan. Daripada tak ada kepada ada. Tapi zahirnya nak jadi darah, proses daripada makanan. Nak jadi air mani, daripada darah. Nak jadi anak, daripada air mani. Itu zahir saja. Tuhan atur asbab seumpama tu. Tapi hakiki perbuatan Tuhan, Tuhan mengadakan daripada tak ada kepada ada tanpa menggunakan bahan, dia panggil. Ini pegangan kita. Kalau ayat menyebut khuliqam mimma indafik, khuliqam mimma immahin, dijadikan daripada air yang terpancar, dijadikan daripada air yang hina. Ni manusia ni, itu asbab zahir sahaja. Dijadikan Nabi Adam daripada tanah, itu zahir sahaja. Yang sebenar-benar Tuhan buat daripada tak ada kepada ada, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah buat menggunakan bahan, kosi kerjaan Tuhan. Sebaik ada bahan, sebaik ada makhluk. Kalau tak ada bahan, tak ada makhluk, tak ada makanan, tak ada air mani, tak jadi Tuhan nak buat makhluk yang lain. Itu bukan pegangan kita tu. Tuhan jadikan pokok daripada tak ada kepada ada, bukan menggunakan benih. Hak berlaku tu semua asbab yang Tuhan susung. Itu asbab dia. Tapi asbab tak bukan. Tapi semua tu asbab Tuhan susung. Asbabnya kita pergi semar situ, tubik pokok. Tu asbab.
Hak Tuhan buat pokok ni daripada tak ada pada ada. Lepas tu kalau kita tak mau buat asbab, tak apalah, kita tunggu situ. Tunggu apa? Tunggu pokok tumbuh. Dah semakin dak tunggu. Kena. Nak dapat anak asbabnya imani. Tak payah imani-mani, tak payah berkahwin. Tuhan nak mengadakan anak adalah. Tengok Siti Maryam, tak berkahwin pun, tak ada bercampur imani pun, jadi anak juga Nabi Isa AS tu. Tunggulah. Tunggu apa? Tunggu nak mengandung. Dah kahwin ke tak? Tak. Lepas tu Maryam, Siti Maryam, tu atur asbabnya nak jadi anak daripada air mani. Itu cuma sandar kepada asbab zahir sahaja. Dipanggil isnad majazi. Jadi makanan maksudnya perut ni lah yang menjadi bantuan kepada anggota tubuh kita yang lain. Hak makanan kita ni, hak Nabi kata luqaimatun yuqimna sulbahu, beberapa suap makanan yang menegakkan tulang belakang, yang menegakkan belakang. Jadi boleh tegak boleh ibadat ni, mari daripada beberapa suap kita makan. Itu semua dipanggil isnad majazi, sandar kepada asbab zahir. Hakikinya yang berlaku semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni selalu cakap asbab kapimu, mu cakap makanan jadi kenyang, mu cakap obat jadi baik. Kapimu. Siapa kafir? Dia jadi kafir sebab dia mengkafirkan orang mukmin. Man kafara mukminan faqad kafar. Siapa mengkafirkan orang mukmin, kafir balik pada dirinya sendiri. Dia cakap makanan, cakap obat, cakap isnad majazi ni. Ni cakap makanan ni. Makanan yang masuk dalam perut, ia jadi bantuan kepada sekalian anggota kita. Daripada makanan jadi darah, darah jadi air mani, dengan ni dapat anak. Ini semua zahir belaka ni. Ini semua sandar kepada asbab zahir. Maka dengan sejahtera segala anggota perut, seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar maedah, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Daripada makanan juga. Sihat tubuh badan kita mari daripada makanan. Bila sihat tubuh badan kitanya, tak ada penyakit. Bila tak ada penyakit, maka kita tak terganggulah dalam menunaikan amal ibadah. Mari mana? Mari daripada makanan. Ini faedah makanan nisbah akhirat. Kita makan kenapa ni? Nak jadi sihat, nak jadi kuat. Jaga makanan sebab apa? Tak ambil ada nyakit. Sebab apa tak ada nyakit? Sebab kalau ada nyakit terganggu nak buat ibadat. Nak belajar pun terganggu, nak buat ibadat pun terganggu. Kita jaga makan minum kita kerana supaya jadi sihat, supaya kita boleh mudah buat ibadat. Ini semua dipanggil faedah perut bangsa akhirat, untuk kegunaan akhirat. Jadi maknanya makan minum kita pun ibadat, bukan dunia. Kalau kita makan apa? Lah hidup nak makan. Gitu. Hidup nak makan nak hidup, orang kata. Manusia hidup nak makan. Makan untuk hidup kena buat ibadat. Ataupun hidup selamatnya nak makan sedap. Gitu dah. Ataupun makan untuk hidup kena buat ibadat. Ke mana tu? Hak dunia dengan akhirat tu mana? Haji dengar orang ceramah antara hidup nak makan nak hidup. Ada hak dunia, ada hak akhirat. Makan, hidup nak makan. Kita hidup ni nak makan ni. Cerita hak makan je. Kalau bab makan, mana kau sedap? Sini sedap tu, jalan lagi. Kerana makan sedap. Kena. Tu panggil hidup nak makan. Dah kita nak ibadat, nak sihat, kena makan. Sebab apa nak makan? Makan untuk hidup. Kalau tak makan, tak hidup. Hidup untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni perut faedah akhirat. Faedah hak bangsa agama, faedah hak bangsa akhirat. Dan ada pun faedah yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima, kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sehat perut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علم أكاديمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.